2 kat sini. 2 dengan 2 kat atas. So 38. Okay. So kenapa bukan oksigen? Sebab oksigen kita gunakan untuk memecahkan glukos. Okay, so oksigen dan glukos ni adalah dia punya reactant. Kenapa bukan jawapan dia adalah yang A ni? Sebab dua-dua ni adalah reactantnya. Itu yang diperlukan. Okay, tapi yang dihasilkan adalah yang C ni. Okay. So dah settle. What is the correct equation for cellular respiration? So correct equation dia oksigen, glukos, kan saya kata tadi, inilah yang diperlukan. Okay, substrate dia, reactantnya. Dan inilah dia punya produk. CO2 dan juga ATP. ATP yang sinilah, ada 38 ATP kat sini. Okay, yang H2O ni. H2O ni, if you still remember, dalam ETC, yang ada gambar protein macam ni kan, ada macam ni, lepas tu ada yang ada protein kompleks 1, kompleks 3 dengan kompleks 4. Yang saya kata yang 3 ni dia gemuk besar, so tak boleh nak gerak, tapi dia ada tenaga yang tinggi untuk nak pump semua tu kan, cerita yang tu lah. Okay, so dia akan pump H+, yang 3 kali tu, semua-semua tu bla bla bla. Lepas tu awak perasan tak satu cerita tu, elektron tu pass, sini pass, sampai kat hujung ni. Dia nak pergi mana? Dia akan diterima oleh oksigen. Oksigen yang akan menerima elektron tu dan akan bergabung dengan elektron dan juga hidrogen atom untuk membentuk air. Inilah airnya tadi tu, yang ini. Air dia ni. Ni. Okay. So the ones that we exhale, kita keluarkan adalah H2O dengan CO2. So ingat balik lah. H2O tu dekat mana? Dekat sini. Dekat yang ETC tu. Oksigen ni dia perlukan untuk apa? Yang inilah last electron acceptor. Sebagai last electron acceptor. Ni last electron acceptor. Penerima elektron yang paling akhir sekali. Okay. Kenapa dia nak menerima elektron paling akhir? Sebab dia lah yang akan membentuk air. Okay. So yang lain ni kamu tengok kenapa B ni salah, sebab CO2 pula diterima. CO2 padahal kita hembuskan, kita produkkannya. Okay, so ni salah. Lepas tu yang ni oksigen betul, macam betul. Tiba-tiba energi pula digunakan. Tak boleh sebab tujuan kita untuk makan adalah untuk mendapatkan tenaga. So tenaga tu adalah produknya. Ini sepatutnya dekat belakang. Okay, kenapa bukan D? CO2, H2O, energi. Ni O2 dengan glukos pula, reaktan produknya pula. Ni salah lah, terbalik lah dia punya formula ni. Okay, korang dengar tak sebenarnya saya cakap seorang-seorang ke daripada awal tadi? Dengar tak? Dengar, madam. Dengar kan? Okay, so which of the following structure is where cellular respiration occurs? Of course, mitochondria. Saya rasa hopefully semua orang betul lah ni Dengar. Okay, so mungkin dia lag sikit, tak apa. Yang ni senang je. So molecules below are electron carriers in cellular respiration except, ni mungkin ada yang salah. Dikata kat sini, electron carrier. So electron carrier tu adalah pembawa elektron. Okay, so pembawa elektron tu, yang inilah FADH2 dengan NADH. ATP ni bukan pembawa elektron, dia adalah sumber tenaga. Tenaganya tu. Okay, so awak ingat tak yang NADH tu kan? Dia dua ni lah yang akan pergi dekat ETC tu. Okay, kan saya lukis tadi tu, yang gambar ni balik ni. Yang saya cerita NADH datang, dibagi elektron pada sini, dia akan jadi NAD+. Dia akan pergi balik dekat glycolysis ke Krebs cycle, mana yang diperlukan. Dia akan terima elektron, jadi NADH balik. Pergi balik dekat sini, ETC ni. So dia macam pembawa je, dia macam kamu bayangkan NAD+ ni ada, saya cerita juga dekat kelas lain, saya tak ingat saya cerita kat awak ke tidak. NAD+ ni kereta kancil. Kereta kancil nak ambil penumpang. Penumpang ni kamu bayangkan elektron lah. Okay, so NAD+ ni kita kancil, jalan-jalan pergi dekat glycolysis. Glycolysis dia bagi elektron.
So kancil tu bila elektron tu naik dalam kereta kancil tu, dalam NAD plus tu, kereta kancil tu akan berubah jadi van. Gitu. Okay, so dia berubah secara magic. Okay, macam itulah, bayangkan macam tu. So kiranya yang van tadi tu pula akan bawa elektron tadi tu ke ETC. Bila van tu turunkan penumpangnya, iaitu elektron tu tadi, dia akan berubah balik jadi kancil. Kereta kancil akan pergi cari pula elektron lain. Dia macam itulah, pembawa sahaja. Okay, sama juga dengan FADH2. FADH2 pun sama juga. Dia membawa elektron sahaja. Ingat tak? FADH2 berapa ATP yang terhasil? Just nak revise sambil-sambil tu. Ingat tak? Ingat tak? FADH2 berapa ATP yang terhasil? ATP. Satu FADH2 berapa ATP? Macam itulah. Berapa? Takkan tak ingat kot. 2 kan. So yang FADH2 ni 2 ATP yang terhasil. Satu FADH2 sama dengan 2 ATP. Yang NADH tu berapa ATP? Berapa? Satu NADH berapa ATP? Siapa-siapa? Anyone? Takkan tak ingat. Ada orang ke tidak ni? You all, ada orang ke tidak ni? Satu NADH berapa ATP? Cepat. Nak proceed pada lab lagi ni Tak ada jawapan? Serius lah korang tak ingat ni? Semalam baru belajar kan? MT11, ada orang ke tidak ni? 3 madam. Ya. Aduh, sabar je lah. Yo, sebenarnya faham ke tidak ni? Saya terangkan tu. Yang 3 ATP tu. Lepas tu yang kalau kau ingat yang cerita tu lah yang dekat protein tu. Lepas tu ada ni kan. Yang apa? Protein tu. So yang NADH datang. Dia bagi elektron. So ada bila elektron kat sini dia ada pump H+. Pump H+. Kenapa 3 ATP? Sebab ada 3 kali pump hidrogen tu. Kalau yang FADH2 pula, kenapa 2 je? Sebab yang FADH2 ni dia skip. Dia skip yang ini. And FADH2 akan bagi dekat yang kompleks nombor 2. So bila bagi kat sini, dia pump 2 kali je lah. 1, 2. Sebab tu 2 ATP sahaja. Ingat tau? So NADH 3 ATP. Kenapa? Sebab dia 3 kali pump H+. Yang FADH2 tu 2 ATP. Kenapa? Sebab dia 2 kali pump H+. Okay. So what is the role of oxygen in cellular respiration? So as a finite electron acceptor, okay, betul. In cellular respiration, the electron carrier NAD plus carries the electron from, so dia NAD plus ni kan kancil tadi kan. So dia lah membawa elektron daripada glukos lah, reaktannya tu. Daripada glycolysis, proses glycolysis, daripada Krebs cycle, tapi permulanya adalah glukos yang ini. Okay. So oxidation. Apa maksud oxidation? Maksudnya complete. Oxidation loses electron and hydrogen ion. Di derma electron, oxidation, oxidize. Okay. And the last one, reactants in cellular respiration adalah glucose dan juga oksigen. Sudah settle yang pre-lab. So kita masuklah lab yang sebenar. Okay, kejap. Yang mana sini? Ni. Salah pula.
Okay, so lab. Cellular respiration ini So, untuk topik ini, kita nak tengok fungsi. Untuk eksperimen ni, kita nak tengok fungsi NAD+. Yang kancil tadi tu. NAD+, jadi NADH. Tapi benda tu dalam badan kita. Kita tak boleh nak keluarkan. Jadi dalam lab, kita gantikan fungsi NAD+, kepada, ni nama dia ni. Ni methylene blue. Mana methylene blue? Ni. Nampak tak ni ayat ni? We can demonstrate this redox reaction by substituting NAD+ dengan methylene blue. Okay, so methylene blue tu kita gunakan dalam lab. Dalam badan kita NAD+ lah. So nanti bila kita gunakan methylene blue, dia akan yang asalnya warna biru, bila dia mengalami reduction, maksudnya dia menerima elektron, dia akan jadi white ataupun light blue. Dan bila dia menjalani oxidation, maksudnya dia membuang derma elektron, buang elektron, dia akan patah balik jadi warna biru. So warna ni kamu kena tengok nanti perubahan daripada white ke blue, blue ke white ke, macam tu lah perubahan dia. Okay, so tengok pada apparatus dia, inilah dia beberapa apparatus dia. So kita tengok pula materialsnya. Ada methylene blue dengan yeast suspension. Yeast suspension tu adalah campuran yeast dengan air lah. Dengan air lepas tu dengan glukos. Supaya glukos tu boleh bagi tenaga untuk yeast tu. Okay. So ini dia prosedurnya. Secara basically lah saya nak terangkan sebab nanti sekejap lagi saya nak tunjuk juga videonya tu kan. Okay, so tak apa kita try sebab takut nak tunjuk video tu line tak kuat. So saya terangkan je dulu. Awak boleh imagine lah sebab tak boleh nak buat face to face kan. Okay. So, eksperimen dia bermula, kamu kena ada sediakan 3 boiling tube. Labelkan A, B, C. Ketiga-tiga ini awak isikan dengan yeast. Suspension ni 10 ml. Okay. Lepas tu, awak boilkan, panaskan boiling tube C. Kenapa nak panaskan? Sebab kita nak bandingkan. Kita nak bandingkan yeast yang masih hidup dengan yeast yang dah mati. Yeast yang dah denatured. So ada perubahan warna tak? So kita nak tengok yang itu. So automatically bila kita panaskan yang C ni, dia akan denatured lah yang dekat C ni yeast tu. Okay. Lepas tu kita dropkan 5 titis methylene blue. So bila kita titiskan methylene blue, semua mula-mula akan jadi warna biru. Tapi yang A ni, A dengan B ni, kalau kita shake gently, dia akan jadi warna putih balik. Jadi warna putih. Yang C ni akan jadi warna biru. Kekal warna biru. Kenapa? Sebab yang C ni dah mati. So dia akan kekal warna methylene blue tu lah. Yang A dan yang B ni, dia masih hidup. Dia masih ada enzim dalam badan yeast tu untuk menukarkan. Untuk menukarkan ataupun mereducekan methylene blue ni. Methylene blue, dia terima elektron, dia akan jadi white. Daripada warna biru tu, dia akan jadi warna white. Okay. So, lepas kita dah tukarkan warna dia tu, kiranya A dan B adalah white. Kita rendamkan ketiga-tiga ni dalam incubator. Incubate. Warm water bath. Selama, panas dia, suhu dia 40 degree Celsius. Kenapa 40 degree Celsius? Sebab optimum temperature. So, observe the colour changes. Nampak white, blue. Okay, lepas tu kita heat pula tube B. So tube B ni pula kita heatkan, panaskan juga. So automatically benda yang B dalam tu akan mati. So kita tutupkan kesemuanya. Lepas dah panaskan tu kan, kita tutup. Dan kita shake. Shake vigorously, nampaknya. Shake vigorously. Maksudnya secara kuat lah. So bila kita shake selama 30 saat, awak akan sebenarnya perasan warna tu akan bertukar jadi daripada warna putih. Kan daripada putih, dia akan jadi warna biru balik.
Kenapa? Sebab dia telah menjalankan proses ini. Oxidation daripada white jadi biru balik. Lepas tu buka dia punya rubber stopper tu. Buka dia balik dia punya penutup tu. Padam ni dengan padam ni. So bila kita letakkan pula ketiga-tiga ini, dah buka kan? Dah buka, kita letakkan pula dalam water bath selama 15 minit dalam suhu 40 degree Celsius. Optimum temperature, dia akan kembali balik jadi warna putih. Yang A ni so kiranya dalam jadual ni, contohlah dalam jadual ni kan result dia. After first incubation, tube A warna apa tadi? Jawab. After first incubation, rendaman yang pertama. Tube A tadi warna apa? Warna apa? Ya, ada orang ke tidak ni? Tube A warna apa? Putih ke biru? Biru. Yang tube A ni sebenarnya masa awal-awal tu masa kita titiskan masa kita titiskan methylene blue memang dia akan warna biru, tapi bila kita shake pelan-pelan dia akan tukar jadi warna putih. So sepatutnya yang ini putih lah. Yang tube B? Putih. Putih juga sebab dia masih hidup. Yang tube C? Biru. Yes, biru. Kenapa? Sebab kita tadi dah panaskannya, dah matikan yang tube C tu. So kita shake macam mana pun dia tak akan berubah jadi warna putih. Takkan sama dengan yang tube A dengan tube B. Okay, walaupun kita letak optimum temperature, kita rendamkan dalam suhu yang optimum, memang yeast tu dah mati. Okay, so itu yang first. Lepas tu kalau yang tadi kan ada satu step tu, kita panaskan pula tube B. Ingat tu tau, panaskan tube B ni So in your mind, mesti tube B ni pun akan mati juga. Okay, so nanti bila kita tutup, lepas tu kita shakekan dia, yang ini. Yang tube A warna apa? Tube A warna apa? Dia tukar warna apa? Tukar ke kekal? Tukar. Tukar jadi warna blue. Yang tube B, dia akan jadi warna apa? Bayangkan kita tutup tube B ni, apa jadi pada warna dia? Kekal. Yang tube B ni, dia dah mati kan? Putih. Okay, dia dah mati. Tapi, bila kita tutup, nanti bila enzim tu, dia dah memang denatured kan? So, dia akan kembali balik jadi warna biru methylene yang asal. Faham tak? Okay, saya ulang Ini sepatutnya blue tau. Kenapa biru? Kenapa bukan warna putih? Sebab dia dah mati dah kan? Sebab enzim tu dah matilah, dia tak boleh nak kekalkan jadi in a reduced state. Reduction. Lagi satu sebenarnya, masa time ni semua akan undergo reduction. So ini jadi warna biru, ni pun jadi warna biru. Yang ini memang jadi warna biru lah, memang dah mati awal-awal. Dia akan kekal warna methylene blue yang asal tu. Okay. So yang ini, after second incubation, rendaman yang yang kedua. Yang tube C memang jadi warna biru, memang dah mati. Yang tube B akan kekal jadi warna biru sebab dia dah mati. Okay. Kiranya bila kita tutupkan tu je yang tube B tu berubah sekejap. Lepas tu dah sama dengan yang dah mati. So yang ini, tube A akan jadi warna apa? Tube A. Putih. Warna white. Putih. Okay. So dia lah yang akan keep on berubah warna lah yang tube A ni. Tube A tu sebab masih hidup lagi, kita tak panaskannya. Okay, jap. So mungkin tak nampak sangat, saya try untuk play video tau dalam YouTube ni lah. Tapi try lah tengok boleh ke tidak.
Saya try. Okay. So yang awal-awal tadi tu dia cerita pasal apparatus. So saya just terus skip je. 10 mil measuring cylinder, fuel labeling paper, wooden tongs, and thermometer. Okay, for the materials, you need 5% e-suspension and clean. So first we light the cylinder, and then boil the water. Okay, so we need to boil. And meanwhile, okay, we use measuring cylinder, okay, and measure so that we have 10 mil of e-suspension and put it in the boiling liquid. Okay, repeat the process for the 3 boiling tubes. Next, label all the 3 boiling tubes. Label with A, B, and C. So we have 3 boiling tubes. After the water has boiled, so you put boiling tube C in the boiling water and leave it for 5 minutes. After 5 minutes, we take out test tube C, and then you add 5 drops of methylene blue in all test tube. Nampak methylene blue tu kan? So perasan tu kita titiskan semua ketiga-tiga ni dengan methylene blue. So akan warna biru lah, kita expect warna biru lah sebab yeast tu warna putih cream macam tu kan. So kita tengok nanti. Shake gently and mix well to ensure the methylene is evenly distributed. So kalau perasan yang A tadi tu dia jadi warna biru light blue. Dia tak adalah putih tapi dia jadi macam light blue lah. Okay, dia bukan jadi warna biru pekat. Okay, nanti kita try bandingkan dengan yang C nanti. Sekejap We measure the temperature quite well, so make sure it is about 40 degrees Celsius. And then we incubate all the 3 boiling tube in the water bath and leave it for 15 minutes. We measure the temperature quite well, so make sure it is about 40 degrees Celsius. And then we incubate all the 3 boiling tube in the water bath and leave it for 15 minutes. Okay, after 15 minutes, we take out all the boiling tubes and observe the color changes. So this is test A, test B. So now we can see that the color changes from blue to white. And this means that the upper layer, very thin layer, is blue in color. And boiling C, it remains blue. After 5 minutes, take out boiling B. And then lock each boiling tube and shake vigorously for 30 seconds. And then while shaking, observe the color changes. So ingat kan masa yang vigorous tu, masa kita shake vigorously tu, semua kita kena bayangkan jadi warna biru. Daripada warna putih tadi tu jadi warna biru kan. Okay, tengok. Jadi tak? So all the data should be recorded in the table given in the menu. After that, remove the stopper. Then we put the fire and then we again in water bath for 15 minutes. So we wait for the second time in water bath and leave it for 15 minutes. After 15 minutes, we take out all the boiling tubes and observe the color changes.
boiling A. Kalau warna 4 tu boiling tube A tu dah tukar jadi warna putih balik. Tadi pada awal putih, lepas tu biru masa kita tutup, shake vigorously tu, lepas tu jadi putih balik. So we put white and the upper layer is very thin purple. Boiling TP remains in color. And boiling CC remain blue also. Yang B dan C tu remain blue sebab dia dah denature. Enzim dalam yeast tu dah denature. Okay? So we record your data in the table given and then. Okay. Alright. So itu so itu dia punya resultnya. So lepas itu saya share last part ni Okay. Nanti saya akan bagi ini. Ini adalah template untuk lab report awak. Siapkan template tau untuk korang buat. Sabar je lah. Nak buat sendiri tak hantar-hantar. Yang ini. So dah ada. Title. Semua ni objektif. Tapi kalau you all tulis tangan, tak boleh lah. So yang ini objektif dah ada tu. Intro pun dah ada pun saya copy je dekat dalam lab manual tu kan. Yang prosedur ni nak minta tolong awak ubah. Ni je. Saya dah copy dah kat sini. Cuma awak ubahkan jadi past tense. Okay, so maksudnya 3 boiling tube as A, B, C was labelled. 10 ml of yeast suspension was filled in the tubes. Macam tu. Okay, was lah. Okay. Lepas tu result. Result dah ada dah. Cuma awak isikan sahaja. Awak isikan sahaja dalam ini. Yang tadi result yang blue, white, blue semua tu. Yang tu. Okay, satu je resultnya. Lepas tu discussion. Discussion pun dah ada ayat-ayat ni yang. Dah ada ayat-ayat tu awak isikan sahaja. Kalau awak tulis tangan ke ataupun awak nak print pun boleh. Print lepas tu isikan je lah. Okay. So isikan sahaja. Lepas tu conclusion pun dah dibuat dah. Cuma awak isikan tempat kosong sahaja. Gitu dah dimudahkan lagi dah. Okay. Lepas conclusion, jawab question. Question dalam lab manual tu ada 5. Tapi saya dah buang satu tu. So ada tinggal 4 sahaja. Okay. So just kita bincang sikit kenapa, apa jawapan untuk question ni. Yang ini redox reaction ni kamu tengok je dalam nota ada. Kamu cerita pasal reduction dengan oxidation lah. Okay. Lepas tu, what is the substance in a living cell that has the same function as methylene blue? Terus bincang apa jawapan di nombor 2 ni? Apa? Substance in a living cell that has the same function as methylene blue. Yang saya cerita kita gantikan dia sebagai methylene blue. Apa? Ada orang ke tidak ni? Apa substance yang dalam benda hidup yang saya cerita tak boleh keluarkan di dalam badan kita. So kita gantikan benda NAD plus. NAD plus dengan NADH, tapi yang untuk methylene blue ni kita cakap dia NAD plus tau. Gitu. Okay. So name the important process which involves substance in question number 2. Okay. Important process yang involve substance yang NAD plus ni adalah ETC. Yang gambar yang protein yang banyak kali juga saya kena lukis ni. Supaya awak boleh bayangkan yang ni So semua NAD plus, NADH akan dihasilkan dan diterima kat sini. Okay, so the important process adalah ETC. Ni jawapannya. So nombor 4. So nombor 3 dah. Nombor 4. Are enzymes responsible for color changes? So jawab. Kamu rasa enzim ada tak bertanggungjawab untuk ataupun terlibat dalam perubahan warna yeast ni daripada white ke blue ke white? Ada kaitan tak dengan enzim? Ada tak? Ada ke tidak?
Cepat. Yes. Yes, ada. Sebab yeast kan benda hidup. Okay, yeast adalah benda hidup. So benda hidup tu is the living things, mestilah ada enzim dalam badan dia tu. Okay. Satu lagi jawapan dia yang ini. State your reason. Sebab kamu boleh cakap yeast is a living organism. Okay, living organism. So bila kita panaskan, satu lagi kita boleh buktikan kenapa enzim ni terlibat dalam perubahan warna ni. Sebab bila kita panaskan dia, when kita heat, perasan tak yang tak ada, dia jadi tak berubah. So no changes. Because enzim dah apa? Enzim apa? Enzim become Denatured. apa? Denatures. Tu je lah, sebab tu lah ada berkaitan dengan enzim. So enzim denatures. Saya dah ada buat point-point ni. Awak tulis je nanti, guna ayat penuh sikit lah, bagilah elok sikit tu. Tu point je. Okay, so dah bagi dah template ni sekali, bincang dengan jawapan ni sekali tu. Kalau tak hantar juga tak tahulah saya nak buat macam mana dah. Denatured. Dia denatured. Okay. Alright, so dah. So saya bagi masa dalam ni lah masa untuk kamu buat ni. Ada 1 jam lagi ni lab kan. So lagi 1 jam tu buat ni, dah ada template ni. Saya dah bagi semalam kot template je tu. So kalau dah tak ada apa-apa nak tanya, dah habis lah. Dah. Okay, so thank you. Assalamualaikum. Itu sahaja. Thank you, madam.